Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala wa ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkiru naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita dapat terus bersama. Mungkin minggu ni agak berbeza sedikit sebab biasanya saya akan bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua pada hari Isnin dan Selasa. Tapi kerana ada teknikal sikit, maka hari Isnin dan Selasa diisi lebih awal oleh Ustaz Azian bin Man. Jadi hari Rabu dan Khamis ini, iaitu pada hari yang sepatutnya Ustaz Azian akan diganti, maknanya tukarlah. Maknanya hari ini insya-Allah bersama dengan saya untuk menyambung perbahasan kita di dalam permasalahan fiqh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bolehlah kontak-kontak ni, ataupun kita panggil hubungi orang-orang yang mungkin dah ikut daripada awal, takut-takut mereka dah tiba-tiba Isnin buka, Ustaz Azian, hari Selasa Ustaz Azian, adakah fiqh dah habis ke apa benda. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya kita hanya tukar saja teknikal, di antaranya juga sebab ialah ni persiapan-persiapan ibu ayah, kan, adik-adik nak pergi buka sekolah ni ada macam-macam lah. Tapi nak minta sedikit masa je sebenarnya, setengah jam je lebih kurang, untuk kita memahami permasalahan fiqh ni, sebab ianya adalah merupakan perkara yang terpenting sebenarnya, atau juga disebut dalam istilah namanya fardu ain. Kalau kita tak tahu, kita berdosa pula. Dan kalau kita buat ibadah sebab kita tak nak belajar, ataupun kita buat salah ketika mana kita buat satu ibadah, walaupun kita kata kita tak tahu, sedangkan kita mempunyai peluang untuk belajar, tapi kita tak nak, maka ibadah kita itu tidak sah dan kita berdosa. Dia beza dengan orang yang memang dah usaha belajar apa semua, tapi dia tersalah. Mungkin kerana tersalah tu ialah dia manusia, ataupun tak sampai lagi kepada dia, maka dia dimaafkan. Tapi kita ni yang dah ada peluang untuk belajar, ada tempat yang memang tersedia, kita kena usaha untuk cari, tiba-tiba kita tak belajar, maka kita buat ibadah salah, tak kena, maka tak sah ibadah kita dan kita berdosa. Sebab tu kita kena betul-betul ambil peluang, apatah lagi peluang itu sekarang ini sebenarnya terbuka kepada kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat untuk memberikan sedikit waktu kita kepada ilmu, kerana waktu yang sedikit ini insya-Allah akan menjadi waktu yang membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting sekali. Sebab tu kita nak supaya waktu kita ni berkualiti. Jadi walaupun sekejap, tapi ianya mempunyai nilai yang cukup berharga insya-Allah. Jadi hari ini apabila kita sebut tentang perbahasan, kita masih dalam bab taharah lagi, masih bab suci. Kita dah bahaskan tentang perkara besar, di antaranya wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kita dah bahas tentang mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Jadi kedua-duanya, wudu mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar, kedua-duanya alatnya ataupun dia punya benda yang mesti dia gunakan adalah air. Yang ni kita kena faham. Jadi bermakna untuk mengangkat hadas, baik kecil atau membesar, wajib menggunakan air. Tak boleh yang lain. Tak boleh guna yang lain. Nak mengangkat hadas dengan menggunakan yang selain daripada air, tak ada. Mengangkat hadas adalah dengan air. Ni mesti ada yang soal ni dalam hati ni. Ada, apa dia? Tayamum. Baik. Ini yang kita nak bahas hari ni, tayamum. Adakah tayamum ini mengangkat hadas? Itu soalan dia kan? At-tayamum. At-tayamum. Baik, tayamum kalau ikut bahasa, biar kita tahu erti dia, adalah al-qasdu. Apa qasdu ni? Maksud, memaksudkan.
Itu dari segi sudut bahasa. Dari segi sudut istilah, tayammum ini adalah meratakan atau menyapu debu tanah ke anggota tayammum, iaitu wajah dan kedua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Baik, jadi kalau ikut takrif tu, kita tulislah senang. Yang ni yang sebenarnya saya ni agak lemah sikit. Menulis debu tanah ke anggota tayammum dengan syarat. Baik, kita ambil yang ringkas lah. Menyapu debu tanah. Menyapu maknanya sapu. Debu tanah. Apa yang disapu dia? Benda yang digunakan tu apa? Debu tanah. Yang ni yang kita kena faham betul-betul. Sebab nanti ada orang dia akan faham debu tu dengan debu yang dia rasa ini debu. So yang disebutkan di dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalimat sa'id. Guna bahasa ni. Mana lain? Sa'id mana dia? Dah tak nampak pula ya. Ni masalah kapur ke masalah apa ni? Sa'id maknanya dalam Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah kamu dengan debu tanah. Sa'id kalau ikut daripada makna dia, debu tanah. Jadi apabila debu tanah, tak boleh debu lain. Contoh tepung berdebu tak? Tepung berdebu, tak boleh digunakan untuk bertayamum. Apa lagi? Abuk kayu contohnya, debu juga. Tapi tak boleh untuk digunakan bertayamum. Debu apa lagi? Debu-debu yang kat dinding, debu kapur ni. Bolehkah untuk bertayamum? Tak boleh untuk digunakan bertayamum. Yang boleh debu tanah. Mesti debu tanah. Debu tanah ni debu tanah mana? Tanah mana-mana pun, asalkan dianya adalah debu-debunya. Kalau tanah liat contohnya jadi macam padat tu, mana debu? Tak ada lah. Dia ada tanah, tak ada debu. Tapi tanah-tanah yang ada di sekeliling kita ni kebanyakan memang ada debu. Termasuklah tanah yang, kalau tanah yang telah pun dibakar, contoh jadi tanah tu jadi hitam contohnya, ada debunya, boleh digunakan untuk bertayamum. Baik, jadi mesti menggunakan debu tanah. Ini sebab dia ada pengertian dia. Menyapu debu tanah ke mana? Ke anggota tayamum. Anggota tayamum ni ada dua saja. Nanti kita akan, tak apa, ini kita akan cerita, tapi kita cerita nanti lagi lebih jelas. Anggota tayamum ni ada dua, iaitu wajah atau muka dan juga tangan. Dua je. Kalau wuduk ada berapa anggota yang mesti kita basuh? Kena ingat ni, kan lupa pula. Ada 4. Wajah, muka, juga ke tangan hingga siku, dan juga kepala, dan juga kaki. Ada 4. Tapi kata tayamum hanya ada 2 saja anggota yang wajib disapu dengan tepu tanah, iaitu muka dan juga tangan. Tangan ni samalah dengan anggota wuduk juga, iaitu daripada hujung jari hinggalah ke siku. Jadi dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik. Untuk apa? Jadi kita kata tadi, kan tadi kata apakah peranan tayamum? Tadi kita kata mengangkat hadas kecil dengan wuduk, mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Yang mesti digunakan adalah air. Tak boleh guna selain air. Jadi sekarang ni yang boleh ni dengan tanah, debu tanah. Nama dia tayamum. Baik. Tayamum bukan mengangkat hadas. Tayamum bukan mengangkat hadas. Bermakna seorang itu tayamum, adakah
telah terangkat hadas kecilnya ataupun dia tak boleh mandi, dia tayamum, adakah terangkat hadas besarnya? Tidak terangkat hadas besar dan kecilnya. Boleh faham Jadi kalau begitu, apa kafaran tayamum? Untuk membolehkan seseorang itu melakukan ibadah-ibadah khusus seperti solat. Sebab tu niat dia pun berbeza. Niat dia, kalau kita kata kenapa kita bertayamum? Untuk membolehkan kita solat, untuk membolehkan kita melakukan ibadat tertentu. Listibahatus solah, disebutkan dalam niat tu. Saja aku bertayamum untuk membolehkan aku menunaikan solat. Tapi dia tak angkat hadas. Kerana apa maknanya dia tak angkat hadas? Contohlah ketika dia tayamum, dia tak ada air. Apabila dia dah tayamum, dia dah salat, dia tiba-tiba ada air, dia wajib wuduk. Dia tak boleh kata dah ada tayamum tadi selesai dah. Tak. Tadi hanya membolehkan solat saja. Tapi kalau dah ada tayamum, mana hilanglah tayamum tu. Dah ada air, dah hilanglah tayamum, fungsi tayamum itu. Mesti dia kembali menggunakan air. Bermakna tayamum bukan mengangkat hadas, tetapi membolehkan untuk seseorang itu solat. Baik. Itu yang disebutkan dengan tayamum. Baik, sekarang yang kita nak cerita ni pula, apa sebab seorang itu boleh layak bertayamum? Kan? Kalau kita kata tadi dia tak boleh untuk mengangkat hadas, bermakna tak boleh. Kalau kita kata kita dah ada air, boleh tak kita guna tayamum? Tak boleh lah. Sebab ada air. Jadi pertama sebab seseorang itu dia boleh untuk bertayamum adalah apabila tidak ada air. Tak ada air. Tak ada air ni maksudnya memang tak ada air. Tak ada air ni mestilah pertama dia pasti dan yakin dia tak ada air. Maksudnya dengan usaha dan ikhtiar dia cari. Cari ni pula kalau dia tahu memang dah tiba-tiba orang kata memang tak ada air lah. Sekeliling dia pun tak ada air, dia kenalah juga keliling sekejap, sekadar dia panggil hadul ghaus. Makna hadul ghaus ni maknanya satu perlaungan lah. Kita jerit tu dengar kat situ, satu jarak tu lah. Lebih kurang 300 hasta lebih kurang. 150 meter ke atau lebih macam tu. Meter Jadi kita keliling memang kita tak ada. Kita tahu kat luar pun lain daripada tu pun memang confirm tak ada. Kebetulan kemarau ke ataupun tempat memang tak ada air. Itu kalau dia yakin memang tak ada air di mana pun. Masa tu memang kebetulan memang tak ada air. Tahu di mana pun. Kecuali air yang digunakan untuk keperluan lah. Air ada tapi untuk minum. Kalau tak minum air ni, kita guna wuduk, mati kita tak minum. Maka yang ni kita boleh bertayamum. Satu. Yang keduanya, kalau dia rasanya lebih daripada jarak satu perlaungan, satu jeritan ni, saya rasa situ saya tahu dulu ada air. Maka kita kena pula ekstra jarak kena cari sebab kita yang tahu. So kita kena pastikan rasanya kat luar dari kawasan yang kita kata lingkungan ni memang ada air. So kita kerana kita dah sangka seperti itu, kita tak boleh tayamum dulu. Kita kena cari dulu. Iaitu dia panggil sebagai haddul ghurub atau haddul qurub, iaitu had yang mana ianya adalah had yang lebih lebar, lebih kurang 4.5 km atau 6 km begitu. Kita kena cari sekeliling tu. Dalam lingkungan tu. Kalau dah tak ada, barulah kita boleh tayamum. Jadi kalau kita dah memang tahu memang tak ada, kita cukup ada sekeliling kita cari, dah tak ada air, kita boleh tayamum. Tapi kalau kita tahu memang biasanya ada kat situ, ada kat sini, maka kita kena cari dulu lebih lebar dia punya keluasan dia, baru kita layak untuk bertayamum. Jadi sebab utama seseorang itu dia boleh untuk bertayamum adalah faqdul ma, iaitu tidak ada air. Tak ada air. Baik. Yang kedua, yang melayakkan ataupun yang membolehkan seorang itu bertayamum adalah al-maradu, iaitu sakit. Dengan sebab sakit, sama ada sakit dia memang tak boleh kena air. Kalau kena air mudarat kepada dia, maka dia boleh untuk bertayamum. Atau dia terhalang air untuk
kena anggota wuduk tu ataupun anggota untuk mandi wajib. Kan? Jadi ada yang menghalang ni seperti balutan, seperti luka yang tak boleh kena air di tempat tertentu. Maka dia boleh untuk bertayamum setelah menggunakan air terlebih dahulu. Iaitu tempat-tempat yang terbuka. Nanti kita akan lebih detailkan lagi supaya kita faham betul-betul. Maknanya kalau kita kata tempat yang kita luka itu di kaki, bermakna tempat lain kita kenalah mandi. Tapi tempat yang di kaki yang tertutup tak boleh kena air itu, kita kena ganti dengan tayamum. Begitulah anggota yang lain. Jadi sebab sakit itu juga membolehkan seseorang itu bertayamum. 2. Yang ketiga ialah apabila adanya keperluan kepada air. Maknanya air itu diperlukan untuk menghilangkan haus dan dahaga kepada makhluk-makhluk yang hidup ni. Dan makhluk-makhluk yang hidup ni dia memerlukan air. Jadi kalau kita gunakan air itu untuk wuduk, maka menyebabkan makhluk-makhluk yang hidup, iaitu dipanggil hayawan, benda yang hidup, iaitu manusia dan juga binatang. Kalau kita guna air itu, maka orang yang namanya manusia dan binatang ni tak dapat minum air dan mudarat menyebabkan dia mati contohnya, maka kita boleh tidak menggunakan air itu untuk wuduk, sebab kita nak guna untuk kehidupan lah, untuk minum, kan, keperluan kepada manusia dan binatang. Walaupun air itu ada, tapi kalau kita guna je habis, dan ataupun dia akan kurang sikit dan menyebabkan tak cukup untuk bagi kepada orang yang kita tahu dah dia ni perlu minum, orang ni perlu minum, haiwan ternakan ni kena minum, haiwan ni kena minum, begitu. Kecuali kalau yang dia panggil binatang tu atau orang tu tak layak untuk diberi minum. Ada rupanya orang-orang yang tak layak diberi minum. Masya Allah. Ada orang yang tak layak diberi minum. Dia panggil ghairu muhtaram, orang yang tak sepatutnya dihormati lagi dah, sebab dia dah melampaui batas. Yang pertama, orang yang disebutkan dia tak layak untuk diberi minum. Tak layak ni maksud dia ni memang dikira sepatutnya dibunuh, minta maaf kalau ikut kepada hukum. Seperti tarikus solah, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan setelah dinasihatkan oleh pihak berwajib, suruh dia solat, diwajib, jangan tinggal, dia masih lagi sampai boleh untuk dihukum dia sebagai bukan orang yang dihukum bunuh. Maknanya dia pun tak layak untuk diberi minum. Yang kedua adalah, minta maaf, orang yang telah berkahwin berzina, yang sepatutnya dia dihukum dengan rejam dengan batu sehingga mati. Dia pun termasuk yang tidak ghairu muhtaram dipanggil. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad. Orang yang murtad ni bukanlah maknanya dia murtad je terus dianya adalah dibunuh. Tetapi murtad ni, kalau dia murtad, maka dia hendaklah dinasihati, kemudian dia hendaklah disuruh, dan sungguh-sungguh dia kena kembali kepada Islam. Apabila dia melawan dan enggan dan sebagainya, barulah dia boleh untuk layak dibunuh. Yang keempat adalah disebut kafir harbi, iaitu orang kafir yang memerangi kepada kaum muslimin. Kafir ni sebenarnya ada beberapa. Ada kafir zimmi, kafir yang mana dianya duduk di bawah pemerintahan Islam, maka dia tak boleh untuk dibunuh dan disakiti dan diganggu. Bahkan Nabi kata, siapa ganggu kepada kafir zimmi mengganggu aku, kata Nabi SAW. Masya Allah, Islam ni indah. Ada disebut juga dengan kafir orang yang mana dianya di bawah perlindungan, seperti dipanggil kafir mu'amman, kafir yang mana dia ni aman sebab dia ada contoh yang ada pasport, yang ada tu dia masuk ke tempat negara Islam contohnya, dia diamankan. Dan juga disebut dengan kafir mu'ahad, iaitu kafir yang mempunyai perjanjian. Dia dah buat perjanjian untuk jangan kita berperang, jangan kita bergaduh, jangan kita mengganggu. Yang ni tak ada mereka pun layak untuk diberi minum, mereka pun mesti didahulukan untuk memberi minum.
Tapi yang tak boleh ni kalau dia memang adalah kafir harbi, iaitu orang kafir yang memerangi kepada Islam. Termasuk juga yang kelima, yang tak boleh yang tak layak untuk diberi minum adalah al-kalbul akur, iaitu anjing gila. Anjing kita kena bagi minum. Oh, anjing dia daga, kita kena wajib bagi minum kat dia kalau tak ada air dah. Jadi kita tinggalkan wuduk, kita bagi dia minum. Tapi kalau dia anjing gila, ni tak boleh bagi minum. Takut-takut kita bagi kan, dia gigit kita pula, dia dah tak betul. Kan? Yang ke-6 adalah al-khinzir. Khinzir adalah suatu haiwan yang najis, maka dia tak perlu untuk diberi minum. Tak perlu minum. Jadi 6. Jadi 3 perkara ni sebab seseorang itu boleh untuk bertayamum. Tak ada air, sakit, dan air yang ada tu diperlukan untuk minum kepada benda-benda yang hidup seperti manusia dan haiwan. Baik. Jadi itu yang disebutkan dengan sebab bolehnya seseorang itu bertayamum. Baik. Syarat-syarat sah bertayamum. Yang pertama, mestilah dianya debu tanah. Mesti dengan debu tanah. Dia tak boleh dengan debu lain. Ada orang kata, alah dekat dinding pun ada debu. Debu pap. Tidak. Sebab Sa'id. Sa'id. Ini Sa'id. Tak susah tulis sini katnya. Sa'id. Dalam Al-Quran tu, Sa'id. Itu maknanya debu tanah. Dia bukan debu sebarang debu. Ada orang kata tepuk je dekat mana-mana. Adalah debu tu. Itu ada pendapat yang lemah, pendapat lain lah. Tapi pendapat yang jelas dan sahih, dia mesti adalah debu tanah. Baik. Dan yang keduanya, hendaklah debu tanah yang digunakan itu tahiran, suci, bersih, tak ada najis. Ambil tanah tapi tanah itu ada najis ke atas dia, maka tak bolehlah untuk kita gunakan dia untuk bertayamum. Tapi tanah-tanah yang kat luar yang kita kata macam-macam ada yang pijak. Bahkan yang pijak itu pula ada haiwan-haiwan yang membawa najis mughalladhah seperti anjing ke, khinzir ke atau yang lain. Maka yang itu tidak dikira kerana tempat yang dipijak di atas muka bumi ini digelar dengan ya'ummul balwa. Memang ditimpakan dengan macam-macam. Jadi kita tak boleh untuk beza, kita tak boleh itu dikira suci secara seluruhnya. Sebab itulah ini adalah merupakan khususiah kelebihan umat Nabi Muhammad. Sebab kalau Nabi-Nabi dulu yang dengan umat dia, kalau mereka nak buat ibadah, dia tak boleh buat kat mana-mana je. Dia kena buat dekat tempat yang Allah pilih. Contoh, Allah pilih satu tempat, dibina tempat ibadat atau masjid. Kalau dia nak solat, dia tak boleh solat kat rumah, dia tak boleh solat kat luar, dia tak boleh solat kat mana-mana. Dia wajib kena pergi kat tempat tu. Ya Allah, bayangkan kalau duduk dekat sebelah masjid, duduk dekat masjid, dekat-dekat, okey lah. Ini kalau yang duduk jauh, berkilometer jauh tu, dia tetap tak sah solat dia kecuali dekat masjid. Tapi umat Nabi Muhammad, Masya Allah, disebutkan oleh Nabi, dijadikan bagi aku dan umatku ini, tanah adalah suci dan mensucikan. Maknanya suci untuk kita ni solat, kita boleh untuk kita ibadat kat mana-mana. Bahkan dia mensucikan pula, boleh digunakan untuk bertayamum. Masya Allah. Untuk kita nak sama, iaitu kalau kita ada najis mughalladhah, dia punya tanah pun jadi suci. Masya Allah. Ada yang dapat mengatakan sebab apa? Sebab lahir rahmatan lil alamin, yang apabila dia lahir maka bumi ni pun menjadi suci dengan sebab itu. Kalau dulu tak, dulu dia kena solat dekat tempat tertentu. Masya Allah. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mesti tapi mau tak mau pun kalau kita nak ambil tanah, ambillah tanah yang memang tak ada najis lah. Kalau ada najis, takkanlah kita nak gunakan, sebab tanah itu dikira tanah yang bernajis. Tapi kalau tanah yang mana dipijak oleh apa pun, tak ada najis di atasnya, dikira suci. Okey. Yang ketiga, hendaklah ianya tidak musta'mal. Iaitu tidaklah tanah yang telah debu tanah yang telah digunakan. Ini nanti confuse ni. Ini contohlah. Nanti kita besok insya-Allah praktikal Besok ni ramai-ramai ni tengok. Nanti kan supaya kita ni selalu juga dengar tayamum. Lepas tu kita pun kadang-kadang tu tengok juga contoh macam tu. Tapi kadang-kadang macam mana cara dia betul-betul lah. Besok insya-Allah
kita akan buat tayamum secara praktikal insya-Allah. Praktikal tayamum. Cakap bagi tahu semua ni, semua tengok. Jadi apa yang dimaksudkan jangan jadi mustamal, iaitu janganlah kita dah tapu kat sini, kita angkat, kita sapu sini, kita sapu itu, mustamal lah sebab kita dah gunalah dekat tangan kita ni. Nanti kita ajarkan macam mana nak elakkan dia jadi mustamal. Dan adakah maknanya tanah itu yang kita dah tepuk ni, ini dah kira mustamal lah yang kita tepuk tadi ni? Itu tak kira mustamal. Tanah ni berapa kali kita tepuk pun tak mustamal. Boleh je. 1000 orang guna pun kat tempat yang sama tak mustamal. Yang mustamal ni kat tangan kita ni. Yang kat tangan kita ni. Itu yang mustamal. Jadi jangan sampai debu tanah yang kat tangan kita ni menjadi mustamal. Jadi insya-Allah besok praktikal je kita akan tengok macam mana supaya tak menjadi mustamal. Kena tengok esok lah. InsyaAllah. Yang keempat, keempat, hendaklah dianya tidak dicampuri dengan sesuatu yang lain seperti debu tepung, seperti debu kapur, seperti kita panggil debu abuk kayu. Dia memang debu tanah je, dia tak campur. Ni nak banyak sikit lah, bagi dia nampak real sikit warna putih, kita tambah kapur, kita tambah debu tepung. Tak sah kita punya debu tanah tu, tidak sah, tidak sempurna. Dan hendaklah dia ketika mana menepuk ataupun menggunakan debu tanah tu, niat dia untuk apa ni? Ketika dia buat tu adalah untuk bertayamum lah. Niat bertayamum, bukannya kerana kita kata sengaja nak supaya awet muda, contoh. Tapi niat dia adalah untuk menggunakan debu tanah itu untuk bertayamum. Dan mesti dia menyapu kepada wajah atau muka dan juga tangan, kedua tangan, dengan 2 tepukan. Itu yang paling minimum. Mesti 2 tepukan. Dia tak boleh 1 tepukan untuk muka dan tangan. 2 tepukan ni mana 1 guna, 2 guna. Mesti 2 tepukan. Dia tak boleh kurang dari 2. Contoh ada orang kata saya 1 tepukan pun dah boleh untuk cover muka dan tangan. Tanpa mustamal. Sah tak? Tak sah. Mesti sekurang-kurangnya darbataini 2 tepukan. Mesti 2 tepukan. Nanti besok kita tengok macam mana yang dimaksudkan dengan tepukan itu. Dan hendaklah kalau kita ambil debu tanah, kita kena pastikan supaya dia tidak ada najis kan. Kita kena select lah. Maknanya kalau kita bersihkan sikit-sikit. Kalau ada benda-benda yang meragukan kita kat atas tu, apa kita tepuk. Macam tak ada masalah. Dan juga dia mestilah dah masuk waktu. Kalau nak solat fardu tu, dia kena masuk waktu dulu baru boleh tayamum. Dia tak boleh sekejap lagi 5 minit nak masuk waktu, kita dah siap-siap tayamum. Nanti dah masuk waktu, kita pun solat. Tak boleh. Dia kena masuk waktu terlebih dahulu. Sebab tu antara syarat juga yang disebutkan adalah dia mesti tahu arah kiblat. Maksudnya dia tahulah mana arah kiblat. Dia dah tahu nak siap untuk sembahyang sebab dah tahu kiblat dan dah tahu masuk waktu, maka baru dia boleh untuk bertayamum. Begitu. Dan juga hendaklah dia bertayamum kepada anggota yang telah pun ditetapkan. Baik, jadi ini semua adalah merupakan perkara yang berkaitan dengan at-tayammum. Baik. Rukun tayamum. Rukun tayamum ini, baik, kita padam ini lah. Kita, ni. Tak apalah, kita ambil yang boleh tulis. Mana? Sini. Okey. Rukun tayamum. Rukun dia ada 5. Satu, hendaklah pertama yang disebutkan adalah naqlul turab. Maknanya kita pindahkan tanah. Debu tanah. Pindahkan. Buatlah, kita ringkaskan je. Pindahkan apa ni? Pindahkan debu tanah tu daripada mana? Daripada tempat dia, dekat bawah ke, dekat mana? Ke tapak tangan kita untuk kita pindahkan ke wajah dan kita pindahkan ke tangan. Mestilah dia punya syarat dia macam tu. Maknanya taklah kita pergi guling atau gunyuh kita punya muka dekat tanah tu. Kita kena pindahkan melalui biasanya dengan tangan lah, kita pindahkan daripada tanah itu ke wajah ataupun ke
ke tangan. Yang keduanya adalah niat. Ni niat lah. Mesti niat. Tapi niatnya ada beza dengan wuduk dan juga mandi wajib. Ada orang kata, kenapa cerita pasal mandi wajib? Kan ni wuduk bukan. Tayamum ni juga menggantikan mandi wajib. Kalau contohnya orang tu dia hadas besar, dia tak boleh mandi. So nak buat macam mana? Kalau wuduk, kita faham, kalau wuduk tak ada air, kita boleh tayamum. Tapi kalau mandi wajib, sama, tayamum juga. Dulu di zaman Nabi SAW, ada sahabat, dia belajarlah, mana dia tahu dah tentang tayamum tu, tapi dia faham tayamum tu untuk menggantikan wuduk. So apabila satu hari dia satu tempat tu, dia hadas besar, Masya Allah. So dia kata, air tak ada, nak buat macam mana ni? Kerana dia ni ialah dia faham kalau wuduk boleh ganti dengan tayamum, iaitu debu disapukan ke wajah dan juga kedua tangan. Mandi maknanya kenalah debu tu kena seluruh badan. So dia buat apa? Dia guling-guling atas tanah tu, macam guling sebab nak kenakan tanah kat seluruh badan. Sebab dia faham dengan cara dia faham. So balik dia cerita dengan Nabi pun ketawa Nabi. Yelah, perbuatan itu kelakar kan, pergi guling-guling atas tanah sebab dia rasa dengan tu jadi gantikan mandi wajib. Nabi kata cukup dengan kamu bertayamum. Sama juga orang yang hadas besar, kalau tak ada air dia cukup bertayamum. Tayamum macam mana? Samalah, iaitu hendaklah dia menyapu wajahnya dengan debu tanah dan juga kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Okey, yang kedua. Yang ketiga, menyapu wajah. Ni wajah lah, kita tulis ringkas je lah. Yang keempat adalah tangan. Tangan ni, tangan sampai siku lah. Yang kelima adalah tertib. Tertib ni adalah tertib daripada wajah dan tangan ni. Okey, simple. Dah selesai dah, terror dah semua. Faham insyaAllah. Okey, jadi itulah serba ringkas ni daripada tayamum, sebab kita memang nak ringkas supaya kita mudah faham dan kita boleh buat. Nanti kan kita besar sangat duit khilaf ini permasalahan itu, dia lama-lama jadi tak faham pula. Tayamum macam mana? Entah. Ataupun tayamum tahu rasanya, tapi itulah pendapat banyak sangat pula. Ini asas. Cukup dah. Kalau kita dah faham ni, dah boleh dah untuk kita laksanakan dan kita praktikkan insya-Allah. Cuma praktikalnya insya-Allah esok. Jadi nantikan esok insya-Allah bersama dengan saya. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan lebih, mudah-mudahan ada pedoman dan panduan. Bukanlah bermakna saya ni terror sangat, tapi kita berkongsi untuk kita semua dapat memahami dengan jelas insya-Allah. Baik, itu yang kita akan bahaskan hari ini tentang at-tayammum. Selesailah maknanya perbahasan kita ni. Besoklah kita akan sambung dengan praktikal dan sedikit lagi penambahan-penambahan untuk memantapkan kefahaman kita. Baik. Jadi kalau ada yang dah kata okey cukup dah, saya dah kena ada pergi sini, ada hal, okey silakan. Ada yang kata okey dah. Tapi yang nak duduk lagi stay, insya-Allah sekarang ni kita sampai kepada sesi Q&A. Soal jawab. Baik. Yang pertama, tu dia macam mata kita ni. Kalau sebelum anggota tayamum disimin, ni masalah ni lebih dalam lagi ni, saya belum pergi lagi, tapi tak apalah kerana dah tanya ni. Kita dah ambil wuduk siap-siap, perlu ke kawasan disimin kita tu kita sapu dengan debu tayamum lagi? Jazakallahu khairan Habib. Baik, permasalahan ni sebenarnya sangat perlu untuk kita terangkan dengan jelas. Kita mengikut kepada mazhab Syafi'i. Saya nak bahaskan pertama tentang jumhur Syafi'iyah. Kalau jumhur Syafi'iyah ialah maknanya kebanyakan para ulama Syafi'i. Ramai para ulama Syafi'i meletakkan beberapa perkara tentang sahibul jabirah. Ini digelar kepada orang yang mana dia terhalang air dengan sebab seperti tampalan, seperti simen, sesuatu yang menghalang air kepada anggota wuduk, ada atau anggota wuduk dia lah, ataupun daripada anggota mandi dia tu.
Baik, kalau dia kata tadi dia kena simen. Baik. Simen tu kat mana? Kalau simen tu kat anggota wuduk. Kan? Jadi maknanya dia kena berwuduk seperti biasa. Berwuduk seperti biasa. Ini cara dia. Pertama wuduk macam biasa, sampailah kalau dia kata di simen adalah tangan kiri dia. So dia kena basuh wajah, kemudian dia basuh dia punya tangan kanan, stop. Lap, kering, dia kena bertayamum. Muka, tepukan kedua, tangan. Kan? Tapi tangan yang sebelah sini simen, tak perlu pun dia nak tayamum dekat atas tu. Tayamum anggota yang kena je lah. Jadi yang simen ini maknanya tempat yang tak boleh kena air ni diganti dengan tayamum. Kemudian dia basuhlah baki-baki daripada anggota yang terbuka daripada tangan dia. Tak perlu pun kat atas simen tu. Kemudian baru dia sambung dengan kepala, kemudian dia basuh kaki. So yang kena simen ni tak kena air, tak kelih kena pula daripada tayamum. Sebab dekat kulit tak kena. Dalam pendapat mazhab jumhur Syafi'iyah, seorang itu tetap wajib kena qada. Sah solatnya, dia dah wuduk, dia tayamum, ganti kat situ, kemudian disambung pula anggota baki dia dengan menggunakan air. Dia solat, sah solatnya waktu itu. Setelah dia selesai sihat, dah terbuka, dia wajib qada. Ni ada orang kata tak berapa nak best ni. Alah, susahnya lah, beratnya. Kita ni bab ibadat je berkira betul. Bab-bab jangan kita katakan tu lebih kurang je kita. Jadi kita ni biarlah ibadat ni kita lebih sempurna dan lebih, jangan berkira lah kalau kita kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita nak buat sungguh-sungguh lah. Tak apa pun, untung je masa dia buat dalam keadaan masyarakat susah payah ni, ganjaran dia berlipat-lipat ganda. Dia qada pun dapat pahala lagi. Subhanallah. Kita ni nak pahala ke tak nak? Mestilah kita nak pahala. Kita ni sebenarnya nanti duduk dekat akhirat, yang kita nak dapat kita dengan kita ni adalah pahala ganjaran. Kita tak perlu duit dah. Kita tak perlu dah apa lain. Semua tak ada manfaat pun. La yanfa'u, dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada manfaat harta, anak-anak, kecuali yang datang dengan hari sejahtera. Hati dia tenang. Sebab apa? Banyak ganjaran, banyak kebaikan yang dia bawa. So janganlah kita berkira sangat. Ini tentang syariat, dan ulama kita tak buat hukum ni ikut dia punya selera, mengikut kepada nas dalil dan ijtihad yang sangat bersungguh-sungguh daripada para ulama. Tapi memang ada pendapat pula dalam mazhab Syafi'i, hatta disebut oleh Imam Syekh Al-Muzani dan Imam Al-Muzani, dan juga diambil pendapat itu oleh Imam Al-Syafi'i. Kan ada dia punya pendapat tu. Jadi yang mengatakan tak perlulah dia qada. Yang ni lah kalau ada orang dia nak pakai pendapat itu. Dah habis ni bagi banyak ni pula pendapat ni pula dah sudah. Memang ada supaya kita ni tak jadi orang yang kadang-kadang diprovok. Ada orang provok, oh tengok tu mazhab Syafi'i punya susah payah apa semua. Sebenarnya mazhab Syafi'i ni luas perbincangan dia. Jumhur kata begini, ada pendapat-pendapat daripada sebahagian dari ulama seperti ini, tak salah. Namanya ijtihad. Jadi ada orang yang malas, dia gunalah pendapat ni. Kita kata malas lah, dia gunalah pendapat daripada Imam Nawawi disebut dalam kitab Muhtajnya. Tapi kalau ada orang yang memang sangat dianya sungguh-sungguh, dia boleh mengambil pendapat jumhur, maknanya dia qada. Kalau tempat anggota yang tak boleh kena air itu adalah anggota wuduk dan tayamum. Tangan ni anggota wuduk dan anggota tayamum, maka dia walaupun dia tadi sebelum dia simen tu dia ambil wuduk juga. Dia ambil wuduk masya-Allah. Tapi dia punya tempat yang dia kena simen tu anggota wuduk dan tayamum. Dua-dua tak boleh. Tapi dia kena juga wuduk dan tayamum. Tapi tak boleh kedua-duanya sampai ke tempat wuduk dia dan tayamum dia. Dia tetap wajib juga qada. Nanti besok saya nak senaraikan sikit tentang orang yang mana dianya tetap wajib qada. Siapa yang wajib qada dan siapa yang tak wajib qada dalam keadaan terhalang air digantikan dengan tayamum. Baru kita detail sikit insya-Allah esok. Baik, yang kedua. Tapi makna soalan tadi, perlulah kita kena tayamum? Tetap perlu tayamum. Sebab tayamum itu adalah untuk menggantikan tempat anggota yang tak boleh kena air.
Perlukah kita qada semula solat apabila sudah ada air? Jazakallahu khair. Baik, kalau sekiranya kita masih dalam waktu, kita perlu untuk kita solat. Tapi kalau kita dah selesai, maknanya waktu dah habis, dah kita buat tadi, waktu awal waktu air, contoh zuhur, kita buat dengan tayamum. Masuk dah asar, kita pun ambil juga, dengan tayamum. Masuk waktu kan kita tayamum. Tiba-tiba hujan turun, kita kena wuduk dan solat asar saja. Zuhur tadi kena qada tak? Tak perlu qada, sebab waktu zuhur tadi memang tak ada air. Jadi apa yang telah kita gunakan dengan untuk tayamum, selain daripada yang terhalang dengan air dengan sebab balutan tadi, maka dikira sah dan tak wajib qada. Maknanya apa yang kita gunakan untuk tayamum sebab tak ada air sebelum ni, kalau seminggulah kita guna tayamum, maka apabila ada air, kita tak perlu qada yang seminggu itu, dikira sah dan memadai dah. Kalau dah solat dengan tayamum sebab tak ada air, kemudian lepas solat baru jumpa air, maka kena solat semula tak solat yang kita dah buat dengan tayamum itu? Kena. Sebab apa? Sebab waktu tu kita dah ada air dan rupanya air itu ada. Cuma kita hanya menyangka tidak ada air. Maka kita kena ulang balik. Kalau masalah air lain lah kan, air sikit boleh sekali wuduk dan terhad. Bolehkah ke jamakkan solat atau kena solat tamam juga? Oh, ini mungkin ditanya pasal jamak solat ni. Jamak solat ini, bolehkah kalau seorang itu dia jamakkan solat dengan sebab air itu sedikit? Tak boleh. Maka kalau dianya airnya sedikit, dia ambil air ni maknanya untuk zuhur, tapi sebelum asar dia dah batal lah dia punya wuduk. Lepas asar ni, ataupun dia kata nanti takut-takut sebelum asar saya dah batal, baik saya jamakkan zuhur dengan asar, supaya nanti asar tak perlu dah, kalau terbatal pun tak perlu dah saya nak wuduk, air pun tak ada. Tak boleh. Solat mesti dalam waktunya, ikut waktu yang telah ditetapkan, kecuali orang-orang yang diberikan rukhsah, orang beri keringanan, seperti orang musafir, kan, seperti orang yang dalam keadaan susah payah, yang kesangatan itu ada perbincangan para ulama, tapi yang penting adalah apabila dianya bermusafir, baru dia layak untuk menjamakkan solatnya. Tapi kalau yang ni tak payah pun, dia tak perlu pun jamak, sebab lepas kalau asal tak ada air pun dia tetap boleh solat juga dengan tayamum. Syariat ini ada caranya dan juga ada cara jalan keluar dia. Kemudian yang seterusnya, tayamum dalam pesawat, dalam flight, tayamum dalam flight. Tayamum dalam flight mesti juga menggunakan debu tanah. So, kita mana nak cari debu tanah kat dalam flight? Tak ada. So kalau tak ada air, tak ada debu tanah, solat wajib tak? Tetap wajib, tak gugur kewajipan solat. Jadi macam mana kita nak solat tanpa ada air untuk berwuduk dan tak ada debu tanah untuk bertayamum? Maka kita solatlah disebut dengan solat menghormati waktu, tanpa wuduk dan tanpa ada boleh bertayamum, dipanggil faqidut tahurain, iaitu kita tak ada dua yang boleh untuk mensucikan diri kita daripada hadas dan juga membolehkan solat, iaitu wuduk dan tayamum. Maka dia solat juga dengan niat lihtiramil waqti, untuk menghormati waktu. Nanti dia sampai ke tempat destinasi dia wajib qada. Tapi waktu tu memang dia tak boleh buat apa-apa, kecuali dia bawa daripada bawah tanah atau tanah tu. Kemudian apabila dekat pesawat tu dia dah masuk waktu, dia pun buka tempat yang dia bungkus dengan tanah tu, dia pun tayamum dengan debu tanah, sah bagi dia, sebab waktu tu memang tak ada air. Okey, boleh ya. Ada orang kata kita tepuk je dekat kerusi apa semua. Yang ini pendapat yang sangat lemah, dan juga pendapat yang disebutkan sepatutnya tidak kita memahami dengan cara seperti itu. Baik. Bagaimana kaedah untuk wuduk bagi pendakik yang di tangannya ada jarum, drip air atau ubat? Okey, kalau ada jarum, drip atau ubat, kalau contohnya itulah kita kata, kalau ada drip, kalau kita boleh kenakan air, sah. Tapi tak boleh sebab mungkin ada selotip sikit. Selotip tu. Baik, kalau selotip tu memang dia selotip di tempat yang sepatutnya. Maknanya ni tempat jarum, dia selotip kat situ.
Maknanya peruntukan untuk dia salutik itu adalah yang peruntukan yang betul. Maka dia wuduk dengan biasa, tak perlu dah, dia okey dah. Ini dimaafkan kalau sedikit. Kalau banyak pun terpaksa dia bungkus banyak, contohnya kat sini, sebab memang dia perlu untuk nak bungkus kat tempat luka tu macam ni. Dia bungkus banyak lah. Tapi semua dekat atas tempat luka. Ini ada perbincangan. Besok tu saya akan detailkan siapa yang wajib untuk qada, siapa wajib tak qada. Macam mana kalau kita katakan kita ni memang terpaksa tutup tempat tu, tak boleh kena air. Kita kena ganti dengan kita wuduk dan kita kena ganti juga tayamum. Tapi adakah kita wajib qada? Kita tengok tempat bungkusan tu macam mana dia punya detail dia. Adakah dia tutup tu memang betul-betul tempat yang tak kena air, ataupun dia kadang-kadang menutup ke tempat yang tak lebih dari tempat itu. Dia ada perbincangan oleh para ulama seperti itu. InsyaAllah besok. Mandi wajib dengan debu bagaimana Habib? Sapu seluruh badan ke? Tidak. Kan saya dah sebutkan tadi, kalau mandi wajib, ganti dia tayamum macam ni juga. Janganlah pergi ambil debu, pergi mandi debu pula. Dia wuduk, dia tayamum macam ni juga. Maknanya tengok mudah syariat ni, Masya Allah. Mandi sepatutnya kena rata air seluruh badan, tapi kerana tak ada air, cukup dengan tayamum macam tu je. Masya Allah. Kalau subuh niat tayamum untuk hadas besar, maka waktu zuhur perlu niat hadas besar atau untuk solat sahaja? Baik. Kalau dia dah subuh, dia ada hadas besar, baik, dia kena bertayamum untuk hadas besar dia. Kemudian dia bertayamum untuk wuduk dia bukan ditayamum. Kalau dia ada hadas besar dan juga dia nak solat, dia kena mandi wajib dengan bertayamum, 2 kali tayamum muka, kemudian tepuk tangan, kemudian nanti dia buat lagi sekali untuk wuduk pula. Kemudian zuhur dah tak perlu dah. Dia kira subuh tadi selesai dah dia punya hadas besar. Cuma yang dia kena ambil adalah untuk hadas kecil saja. Ataupun kita hadas kecil, bukan hadas kecil lah, untuk nak solat pada waktu zuhur saja. Adapun hadas besar dia dah selesai dah, dia bertayamum pada waktu pagi tadi, dia tak perlu lagi ulang setiap waktu. Yang dia perlu ulang setiap waktu adalah tayamum untuk solat pada waktu itu. Bolehkah satu tayamum digunakan untuk solat sunat selepas solat fardu? Yang kedua, 2 solat fardu. Baik, ini sebenarnya yang kita akan bahas nanti. Sebab tu kita kata tadi, kena masuk waktu dia kena tayamum. Maknanya, solat atau tayamum ini hanya boleh untuk digunakan untuk satu fardu saja. Adapun untuk solat-solat sunat boleh. Lepas solat zuhur, ba'diyah zuhur boleh. Kemudian solat hajat boleh. Solat sunat boleh. Dengan satu tayamum. Tapi untuk solat fardu tak boleh. Hatta dia jamak solat, contohnya musafir, dia selesai solat zuhur dulu, dia dah tayamum solat zuhur, kemudian dia kena tayamum lagi untuk solat asar pula, jamak. Satu. Yang keduanya, contoh dia dekat Mekah, dia ni tak ada air, contoh kat Mekah, contohlah, ataupun dia lah benda tak boleh guna air, dia kena guna 2 kali. Kalau tawaf itu tawaf wajib, ifadah ke atau tawaf yang disebutkan dengan tawaf umrah wajib, tawaf kena ada wuduk. So tak ada air, dia tak boleh guna air, maka dia kena tayamum untuk tawaf. Nanti dia masuk waktu zuhur pula, masa tawaf habis zuhur, dia kena tayamum pula untuk solat zuhur tu. Satu tayamum, satu fardu saja. Ini perlu untuk kita fahami dengan jelas. Sebab tu kita selalu ajak, marilah kita tengok, mari kita sama-sama sharekan dengan orang lain. Ajak orang lain untuk kita betul-betul belajar. Ringkas, senang, insya-Allah. Sebenarnya syariat ni senang apabila belajar. Kalau tak belajar rasa susah aja. Itulah otak kita ni. Sebab itulah ilmu ni adalah kemuliaan yang Allah anugerahkan dan merupakan warisan terbaik Nabi, para anbiya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah itu saja. Besok insya-Allah kita ada praktikal, sekali lagi praktikal tayamum, dan saya akan detailkan, dan juga praktikal ni termasuklah ketika kalau orang tu dia terhalang air tak boleh kena, macam mana saya nak buat. Saya akan contoh-contohkanlah, perbagaikan contoh khususnya untuk sahibul jabirah, orang yang kena balut, orang yang luka, dan macam mana dia kedudukan dia, solat dia, adakah dia selesai kat situ saja atau dia kena qada, dan sebagainya. Esok insya-Allah temu janji kita pada pukul 3 petang, sama-sama kita bersama untuk kita memperkasakan diri kita dengan ilmu, dan dengan sebab itu mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan menjadi amal yang diterima, dan usaha-usaha ini adalah merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah nak anugerahkan kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak berikan kebaikan, maka Allah akan berikan kefakihan di dalam agama.
Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita. Jumpa lagi esok insya-Allah. Rabbana. Ada satu lagi, minta maaf. Jika tiada air mutlak tapi ada air mustakmal je, boleh ke tayamum? Kalau ada air mustakmal saja boleh digunakan, boleh kena bertayamum juga. Baik. Air yang sah untuk kita gunakan untuk mengangkat hadas bersuci mestilah air mutlak. Kalau air mustakmal dia tidak suci, dia suci tapi tidak mensucikan, maka dia seorang yang hanya ada air mutlak, maka dia mesti bertayamum. Wallahu taala alam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.